Tuan Muhammad Yusmadi bin Muhammad Yusof. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 9. Kementerian Kesihatan Malaysia hanya membenarkan amalan perubatan menggunakan stem cell dengan izin yang telah terbukti kesahihannya dari segi keberkesanannya dan keselamatannya kepada pesakit. Pada tahun 2009, KKM telah mengeluarkan satu piawaian kebangsaan bertajuk dengan izin National Standards for Hematopoietic Stem Cell Therapy berkaitan indikasi penyakit-penyakit yang boleh dirawat melalui transplantasi sel stem yang telah diiktiraf melalui evidence-based medicine dengan izin seperti penyakit kanser darah dan beberapa penyakit genetik yang lain. KKM telah mewujudkan apa yang dikatakan National Guidelines for Hematopoietic Stem Cell Therapy yang diguna pakai oleh pakar-pakar yang mereka yang akan menggunakan rawatan stem cell ini. Manakala rawatan transplantasi menggunakan stem cell yang belum terbukti kesahihannya dari segi keberkesanannya dan keselamatannya kepada pesakit, ia perlu dilaksanakan di bawah kajian klinikal dan perlu mematuhi kriteria penyelidikan ataupun research protocol dengan izin yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian yang mana mereka mesti ada dengan izin good clinical practice dan good laboratory practice. Sekian, terima kasih. Mohon soalan lanjutan. Menteri maklum amalan sel stem ini berjalan agak lama di Malaysia. Dan Menteri juga maklum tadi dalam penjelasan tadi ada manfaat-manfaat yang dicapai. Soalan saya, adakah setakat hari ini kerajaan mempertimbangkan mengadakan undang-undang bagi tujuan mengkawal selia amalan ini? Kerana bagi saya seperti yang Menteri katakan tadi, takut yang ada yang memudaratkan nanti. Tapi bagi saya mungkin tiba masanya satu undang-undang diperkenalkan untuk mengkawal selia amalan sel stem ini. Kerana dengan izin Tan Sri, saya rasa untuk terutama sekali kalau dia dapat manfaat kepada golongan yang miskin, kerana stem cell ini mahal. Jadi saya rasa kalau kita kerajaan ada dasar dengan undang-undang dan malah untuk kepentingan orang miskin, saya rasa dia dapat membantu masyarakat Malaysia. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Seperti yang kita faham, stem cell ini dia boleh membahagi dan dia boleh jadi pelbagai bentuk tisu dan organ. Dan dia boleh didapati daripada sumsum tulang, darah periferi dan juga tali pusat. Kaedahnya seperti saya katakan tadi memerlukan kaedah yang sangat ketat dan kerajaan sentiasa berusaha untuk mengawal untuk menyelamatkan rakyat daripada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku. Sebab itu kerajaan hari ini pada ketika ini belum ada undang-undang yang jelas untuk perkara ini, tetapi setiap syarikat ataupun sesiapa saja yang akan menjalankan kajian mestilah berdaftar dengan KKM melalui Akta 346. Kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Komiti Kebangsaan. Ini Jawatankuasa Sel Stem Kebangsaan. Ini untuk pengawalan yang telah ditubuhkan sebagai salah satu jawatankuasa teknikal di bawah Jawatankuasa Teknikal Transplantasi Kebangsaan. Tujuan mengawal selia dan memantau aktiviti-aktiviti stem cell jalankan. Dalamnya ada 3 jawatankuasa yang mana yang pentingnya adalah Jawatankuasa Stem Cell Research dan Ethics Subcommittee. Jawatankuasa Kebangsaan Etika Penyelidikan ini yang dinamakan NCERT yang telah dimantapkan pada 2009, satu jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam memastikan polisi dan garis panduan penyelidikan sel stem diwujudkan dan dipatuhi. Juga perlu dimastikan bahawa setiap penyidikan yang ingin dijalankan itu haruslah mematuhi etika yang ditetapkan dalam buku Guidelines for Stem Cell Research dan Terapi saya umumkan tadi. NCERT ini sebenarnya dipengerusikan oleh Profesor Datuk Iraman Jamal daripada UKM, dan juga di dalam NCERT ini adalah Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, penyelidikan dan sokongan teknikal iaitu Dr. Hisham Shah. Banyak kajian telah dilakukan di IPTS, IPTA dan juga syarikat-syarikat persendirian dan makmal persendirian. Pada tahun 2016, HUKM ataupun HTM telah memenangi award grant dan memenangi anugerah Brand Laureates di dalam kajian mengenai stem cell ini. Jadi adalah diharapkan kerajaan sebenarnya memberikan dana yang lebih untuk memajukan stem cell ini supaya kita setanding dengan negara-negara maju. Dan juga macam seperti yang Muhammad sebut tadi, bagaimana supaya mereka-mereka rakyat miskin ini dapat manfaat daripada pun stem cell ini, kerana cuba kita bayangkan kalau kajian dilakukan dan dapat membuktikan bahawa stem cell ini dapat disuntik dan merawat contohnya organ-organ yang cedera seperti jantung, hati, buah pinggang dan sebagainya, bagaimanakah kita dapat menguntungkan rakyat di negara ini juga. Sekian, terima kasih.